Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajaran Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-92. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-31 dan ke-32 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli agama mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih, putera Maryam. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan hanya untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, iaitu agama Islam, dengan mulut mereka. Sedangkan Allah tidak menghendakinya, melainkan dengan menyempurnakan cahayanya. Sekalipun orang kafir tidak suka perkara demikian. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-31 dan ke-32 surah At-Taubah ini masih merupakan lanjutan huraian ayat sebelumnya. Iaitu ahli kitab menjadikan para ahbar mereka itu, iaitu ulama Yahudi, rahib mereka dan pemuka agama Nasrani sebagai Tuhan selain daripada Allah. Dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih putera Maryam. Padahal sama ada orang Yahudi maupun Nasrani tidak disuruh oleh tuntunan agama dan akal, serta tidak juga oleh bukti yang terhampar kecuali menyembah Tuhan yang Maha Esa dalam zat, sifat dan perbuatannya. Tiada Tuhan penguasa alam raya, pengatur dan pencipta yang berhak disembah selain daripada Dia. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Mereka berkehendak melalui kederhakaan untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut, iaitu ucapan mereka. Padahal Allah enggan, iaitu tidak menghendaki selain daripada menyempurnakan cahaya agama dan tuntunannya. Walaupun orang kafir tidak menyukai terbitnya cahaya itu, namun kehendak Allah pasti terlaksana. Perkataan Nurullah, iaitu cahaya Allah, ada ulama yang memahaminya dengan maksud bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, petunjuk agama dan mukjizat yang baginda paparkan serta keistimewaan Al-Quranul Karim yang kesemuanya ialah bukti yang sangat jelas bagaikan cahaya yang terang benderang.
Istilah yang digunakan oleh Al-Quran ini membawa kesan yang sangat mendalam. Kehadiran cahaya yang bersifat material yang diciptakan oleh Allah seperti matahari membuatkan manusia tidak memerlukan cahaya lain, bahkan memadamkan cahaya yang dimiliki. Bukankah jika matahari terbit, kita akan memadamkan lampu? Demikian juga hidayah Allah yang berupa cahaya. Jika ia telah hadir, maka manusia tidak memerlukan lagi cahaya penerang yang lain. Jika ia datang, maka semuanya akan berasa cukup dengan cahayanya, walaupun ramai yang menggunakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa perbuatan menjadikan para ahbar dan rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah adalah bermaksud mengikuti ketetapan mereka yang bertentangan dengan ketentuan Allah, seperti menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Dalam konteks ini, Sayyid Qutb menulis bahawa ayat ini dan pentafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan secara jelas bahawa ibadah yang benar adalah mengikuti ajaran agama berdasarkan nas Al-Quran dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi dan Nasrani tidak menjadikan pemuka agama dan rahib mereka sebagai Tuhan dalam maksud meyakini ketuhanan mereka atau mempersembahkan ibadah ritual kepada mereka. Namun demikian, mereka yang dikategorikan dalam ayat ini sebagai orang yang mempersekutukan Tuhan, dan pada ayat yang lain pula ialah dengan kekufuran. Perkara ini tidak lain hanyalah kerana mereka menerima dan mengikuti ketentuan agama yang ditetapkan sendiri oleh pemuka agama itu supaya terlepas daripada tuntunan agama, walaupun tanpa kepercayaan dan ibadah ritual. Tetapi telah cukup untuk menyamai siapa yang melakukannya sebagai seorang musyrik yang mempersekutukan Allah. Kemusyrikan yang menjadikannya keluar daripada kaum mukminin dan memasukkannya ke dalam kelompok orang kafir. Demikianlah daripada Sayyid Qutb. Sidang pendengar yang dimuliakan, kitab tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-31 dan ke-32 surah At-Taubah dengan menyatakan bahawa mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan mereka. Orang Yahudi dan Nasrani berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah, iaitu Islam, yang dibawa oleh semua Nabi, yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan menyempurnakan agamanya. Mereka mahu menghalang, tetapi Allah menyempurnakan agamanya dengan mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir yang diutus kepada seluruh makhluk, walaupun tugas menyempurnakan agama itu tidak disukai oleh orang kafir. Pada permulaan Islam, orang Yahudi benar-benar memusuhi para Muslim. Mereka sama dengan kaum kafir musyrikin Arab. Sesudah mereka tidak sanggup memadamkan cahaya Islam dengan memberi bantuan kepada orang musyrik untuk melenyapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengambil jalan lain, iaitu dengan memadamkan cahaya Islam dan menyiapkan pelbagai jenis bid'ah ke dalamnya yang bertujuan untuk memecah belahkan persatuan umat Islam, seperti mana yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Saba, mengembangkan perasaan fanatik antara kelompok Ali dan Muawiyah serta memasukkan agenda Israiliyat ke dalam kitab tafsir, hadis dan sejarah. Orang Nasrani pada mulanya mengadakan persahabatan dengan orang Islam. Tetapi sesudah Islam berkembang ke seluruh semenanjung tanah Arab, keadaan menjadi terbalik. Orang Nasrani Eropah menjajah timur. Mereka lah yang memerangi orang Islam dan memusuhinya. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-31 dan ke-32 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para pendeta dan tokoh agama mereka sebagai pendidik dan guru yang mereka patuhi dalam urusan hukum halal dan haram sesuatu perkara. Lalu mereka meninggalkan serta mengetepikan perintah dan panduan daripada Allah SWT. Seolah-olah mereka menyembah para pendeta dan tokoh agama mereka. Ini bererti mereka taat dan patuh kepada pendeta dan tokoh agama mereka sama seperti mereka patuh kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka tidak melakukan ibadah atau upacara sembahyang terhadap pendeta dan tokoh agama mereka. Orang kafir itu sama ada musyrik atau ahli kitab. Mereka mempunyai keinginan yang serupa untuk memadamkan cahaya agama Islam dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada seantero alam ini. Kehendak mereka itu tidak ubah seperti orang yang hendak memadamkan sinar matahari. Jelasnya, agama Islam pasti akan terus menyinarkan cahayanya walaupun tidak disukai oleh orang kafir. Manakala tafsir inspirasi mentafsirkan ayat ke-31 dan 32 surah At-Taubah ini dengan menjelaskan bahawa mereka menjadikan orang alim Yahudi dan rahib Nasrani sebagai Tuhan selain daripada Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Orang Nasrani mematuhi ajaran orang alim dan rahib mereka dengan membabi buta. Walaupun orang alim dan para rahib itu menyuruh berbuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Pemujaan kepada pendeta dan kepada orang suci merupakan salah satu khurafat yang sudah menjadi kecenderungan manusia sepanjang zaman. Islam pasti berkembang walaupun ada yang berusaha untuk melenyapkannya. Seperti mana ayat ke-32 surah At-Taubah di mana mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka tetapi Allah menolaknya. Malah dia berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang kafir itu tidak menyukainya. Walaupun guru dan juru khutbah palsu itu memalsukan ajaran Allah dengan mulut mereka. Tetapi cahaya Allah terlalu sempurna di mana ia akan memasuki jantung manusia dengan lebih dalam lagi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-31 dan ke-32 surah At-Taubah menerusi pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-31 dan ke-32 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa orang kafir sentiasa mencari jalan untuk menghapuskan dakwah Islam di mana di muka bumi sejak dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ke-31 dan ke-32 surah At-Taubah ini juga menunjukkan bukti bahawa agama Allah tetap akan terpelihara sehingga ke akhir zaman. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-31 dan ke-32 surah At-Taubah ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah yakin dengan kebenaran Islam dan bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang membawa dakwah Islam. Kedua, usaha untuk menyebarkan Islam melalui jalan dakwah ialah amalan mulia yang telah dilakukan oleh para nabi terdahulu, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan amalan ini perlu diteruskan oleh umat Islam pada hari ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua dapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.